Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Khalaf Afham bin Wan Nur Akmal dari Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Muhammad Saman ingin menyampaikan sebuah cerita rakyat yang bertajuk Sumpahan Ulat Tanah. Hampir seminggu Tuan Peladang duduk termenung. Musim kemarau memusnahkan tanaman di ladangnya. Tanah menjadi kering kontang. Tuan Peladang melihat air simpanannya di dalam tempayan cuma tinggal separuh sahaja lagi. Dia khawatir jika keadaan kemarau terus berlarutan, ini akan mengakibatkan dia mati kehausan. Seekor lembu kepunyaan Tuan Peladang berada di kandang. Sang lembu sangat gembira kerana tidak perlu bekerja di ladang sejak musim kemarau melanda. Namun demikian, kegembiraan sang lembu itu tidak lama kerana musim kemarau menyebabkan rumput-rumput segar yang menjadi makanannya kering dan mati. Kini sukar bagi sang lembu mendapatkan rumput yang segar. Pada suatu hari, sang lembu mengambil keputusan untuk meninggalkan Tuan Peladang. Seboleh-bolehnya, sang lembu ingin membuat sesuatu untuk mengubat kesedihan Tuan Peladang. Pada suatu malam, sang lembu telah keluar meninggalkan kandangnya. Sang lembu berjalan untuk mencari sumber air. Setelah jauh berjalan, sang lembu terjumpa dengan sebuah perigi. Sang lembu berfikir, tentulah di dalam perigi itu mempunyai air. Tetapi sungguh malang nasibnya kerana tidak air di dalam perigi tersebut. Sang lembu berasa sedih dan duduk di tepi perigi sambil mengenangkan nasib yang bakal menimpa dirinya. Sewaktu sang lembu duduk di tepi perigi, kedengaran satu suara memanggilnya. Siapa? Sang lembu bertanya keheranan. Aku ulat tanah di dalam perigi buta ini. Buat apa kamu di dalam perigi ini? Soal sang lembu lagi. Ini rumahku, sang lembu. Sudah lama aku tinggal di sini sejak perigi ini kering airnya. Tapi bagaimana kamu boleh hidup tanpa air di sini? Cetus sang lembu. Aku akan memberitahu kamu kenapa aku boleh hidup di sini. Tetapi kamu mestilah berjanji kepada aku terlebih dahulu. Cakaplah, aku akan berpegang pada janji-janji kamu itu. Aku tahu kamu dan Tuan Peladang menghadapi masalah kekurangan air. Aku boleh tolong mengatasi masalah tersebut. Sang lembu tertawa. Ha. Dia tidak percaya dengan ulat tanah. Dengarlah dulu kata-kata aku ini. Janganlah bertertawakan aku pula. Marah ulat tanah. Aku minta maaf sang ulat. Cakaplah, aku sedia mendengarnya. Sebenarnya tanah di dalam perigi ini tetap lembab. Jika digali, pasti mengeluarkan air. Air perigi ini akan penuh semula. Justru itu, aku boleh berikan perigi ini kepada kamu dan Tuan Peladang. Tetapi sebagai ganjarannya, kamu mestilah menyuruh Tuan Peladang menanam sayur-sayuran di sekitar perigi ini. Aku dan kawan-kawanku akan berpindah daripada perigi ini, tetapi tidak jauh daripada kawasan ini juga. Terima kasihlah atas pertolongan kamu itu, sang ulat. Tapi kenapa tuan aku mesti menanam sayur-sayuran di kawasan perigi ini? Itu sebagai ganjaran kepadaku. Kamu hendaklah merasakan perkara ini dan tidak memberitahu kepada sesiapa pun tentang perigi ini. Berjanjilah kamu akan menyuruh Tuan Peladang menanam sayur-sayuran di sini. Baiklah, terima kasih atas pertolongan kamu itu, wahai sang ulat. Perkara biasa saja. Bukankah kita hidup perlu saling tolong-menolong? Sang lembu pulang dengan hati yang girang. Didapatinya Tuan Peladang masih duduk termenung. Sang lembu terus menceritakan tentang penemuan perigi itu kepada Tuan Peladang. Mendengarkan cerita sang lembu, tanpa berlengah-lengah lagi, Tuan Peladang membawa cangkul dan tangga ke perigi yang dikatakan oleh sang lembu. Tuan Peladang turun ke dalam perigi, menerusi tangga di bawahnya dan terus mencangkul tanah. Kedush dalam perigi tersebut. Tidak lama kemudian, mata air mulai muncul di permukaan tanah. Hati Tuan Peladang bertambah riang. Air mulai memenuhi perigi itu. Tuan Peladang menepuk-nepuk belakang sang lembu yang berjasa terhadapnya.
Walaupun begitu, sang lembu tidak memberitahu siapakah yang mengasyorkan agar Tuan Peladang menanam sayur-sayuran di kawasan perigi itu. Tuan Peladang pun tidak banyak soal dan bersetuju dengan pendapat sang lembu untuk menanam sayur-sayuran di kawasan itu. Ini akan memudahkan lagi baginya untuk mendapat bekalan air. Beberapa bulan kemudian, sayur-sayuran tersebut tumbuh dengan suburnya. Tuan Peladang merasa sangat gembira. Di samping itu, Tuan Peladang juga memperolehi pendapatan daripada hasil menjual air. Semakin bertambah lumayan pendapatan Tuan Peladang. Pada suatu hari, Tuan Peladang pergi ke perigi untuk memetik sayur-sayuran. Tetapi alangkah terkejutnya Tuan Peladang apabila mendapati sayur-sayurannya terkorek di sana sini. Tuan Peladang pun menuduh sang lembu memakan dan merosakkan tanaman yang ditanamnya. Sang lembu tidak mengaku bersalah. Tuan Peladang semakin marah lalu memukul belakang sang lembu sekuat-kuat hatinya. Zas! Zas! Sang lembu menjerit kesakitan dan terpaksalah dia berterus terang. Mendengarkan cerita sang lembu, Tuan Peladang rasa tertipu. Tuan Peladang tidak percaya bahawa ulat tanah boleh membantu memberikan air. Tuan Peladang mencari ulat tanah di merata-rata tempat. Beberapa kawasan tanah digali oleh Tuan Peladang. Akhirnya, Tuan Peladang berjumpa dengan sekelompok ulat tanah. Tanpa membuang masa lagi, Tuan Peladang mengambil racun lalu disemburkan ke arah ulat-ulat tersebut. Banyaklah ulat tanah yang menjadi korban. Seekor ulat tanah sempat melarikan diri. Ulat tanah itu tahu Tuan Peladang tidak berhati perut dan mengenang budi. Ulat tanah bersumpah untuk membalas dendam. Ulat tanah tidak mahu melihat Tuan Peladang dan sang lembu di kawasannya lagi. Sememangnya sang ulat tanah menyimpan kemarahannya amat sangat. Tiba-tiba air perigi menjadi kering kembali. Habis semua tanaman Tuan Peladang terkulai layu. Tuan Peladang tersentak dengan perubahan mendadak itu. Dia menyesal kerana membunuh ulat-ulat tanah. Sang lembu juga turut bersedih mengenangkan bencana yang bakal diterimanya nanti. Dari satu arah, sang lembu terdengar sang ulat tanah berkata sesuatu. Tidak semua orang itu boleh dijadikan kawan. Lebih baik hidup bersendirian dari berdampingan dengan orang yang tidak tahu mengenang budi. Kini, sang lembu sedar tentang kesilapannya. Dialah yang patut disalahkan kerana memberitahu Tuan Peladang tentang ulat tanah yang tinggal di kawasan itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.